Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha. Rabbi yassir wa la tu'asir ya karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasil haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Alhamdulillah Tuan Imam, pimpinan jawatan kuasa pengurusan pentadbiran pengimarahan yang akan terus dijaga dan diperkasa oleh Allah Azza wa Jal. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wal huda ila al khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Alhamdulillah, ayah-ayah muslimin dan muslimat, para pencinta siri khalifah dan siri khilafah, para pencinta sirah dan sejarah, dari sebuah kisah lahirnya kita, dari sebuah sejarah terbangunnya tamadun manusia, dari sebuah sirah dan sejarah terangkatnya sebuah tamadun bangsa. Maka dengan itu tuan-tuan, apa yang ada dimiliki dalam jasad dan diri manusia kita ini tuan-tuan adalah kita mewarisi sejarah dan sirah yang telah melahirkan kita, yang telah menghantar kita ke dunia. Tuan-tuan, jika dilihat kepada teori dan praktikal ciptaan manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian, dengan sebaik-baik sejarah, dengan sebaik-baik peristiwa, dengan sebaik-baik kisah, dengan sebaik-baik penciptaan. Maka tuan-tuan, yang telah menghantar kita ke dunia adalah hijrah. Hijrah daripada alam ruh kepada rahim, rahim kepada syahadah. Maka yang menghantar kita ke sini adalah hijrah daripada dua alam yang sebelumnya. Itu dari segi ciptaan manusia. Dari segi timeline, garis masa yang menghantar kita ke sini tuan-tuan, juga adalah sejarah yang telah menolak dan menendang. Akhirnya kita tiba ke satu detik dan waktu, sallallahu alaihi Muhammad, alim ulama, para syuhada, para solehin, para pejuang, para negarawan, para bangsawan, para sejarawan, mereka yang telah mempertahankan setiap inci tanah Melayu ni sehingga kan tertolak dan terangkat Islam dan menolak kita untuk sampai ke zaman ini, dan lahirnya kita dalam keadaan Islam telah berada di bumi tanah Melayu. Bezanya tuan-tuan, zaman-zaman dahulu para sahabat dan para tabi'in keluar celik mata ke dunia, mereka lahir dalam keadaan belum menemui cahaya Islam, berjuang, berperang, akhirnya Islam. Dan kita hanya menikmati nikmat yang diperangi, nikmat yang telah dikecapi, nikmat yang kita ada hari ini tuan-tuan, hasil daripada susah payah golongan terdahulu. Kita tak perlu berperang, kita tak perlu berpedang, dan kita tak perlu berperang. Hidup dengan aman, hanya menikmati hasil susah payah pengorbanan orang dulu untuk meletak dan memasak bendera dan panji Islam di bumi. Maka syukur ya Allah, sallallahu alaihi Muhammad tuan-tuan, syukur sebab apa? Sebab kita hanya melalui episod tenang dan menang tanpa perlu berpedang dan berperang. Ayat mahal tuan-tuan.
Jadi malam ni saya nak ajak tuan-tuan untuk kita mentadaburi sebuah tajuk besar yang berkaitan tentang hal ehwal peperangan, hal ehwal dan sirah peperangan dan kesan perang kepada khilafah dan tanah Melayu. Ni kira subjek paper terkata 6 ni. STPM. Sejarah dunia. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, insya-Allah. Okey. Bila kita nak masuk tajuk perang yang Allah sebut dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qital. Diwajib dan difardukan ke atas kalian perang. Maksudnya tuan-tuan, dalam Islam dia ada Quran, dia ada akidah, dia ada tauhid, dia ada falsafah, dia ada hikmah, dia ada fiqh, dia ada syariat, dia ada adab, dia ada akhlak dan dia ada perang. Maka perang merupakan salah satu kurikulum dan modul yang Allah cipta, bukan manusia buat. Perang ni Allah cipta sehingga kan Allah angkat dalam Quran. Bermaksud kita bukan saja-saja nak perang. Ini perintah Allah, maka perang adalah salah satu perintah daripada Allah Azza wa Jalla. Bila kena pada masa dan ketikanya, bukan saja-saja suka berperang. Semboyan telah berbunyi menuju medan bakti. Bila Allah kata sampai masa, keluar. Bila sampai semboyan, tinit, British datang, bangkit. Portugis datang, bangun. Kita diserang, bangkit. Belanda datang, bangkit, serang. Maka perintah Allah berlaku pada 1511. Bangkit bangsa Melayu. Serang Alfonso de Albuquerque. Sallallahu alaihi wasallam. Datang Stamford Raffles, datang Sir Francis Light, bangkit orang Pulau Pinang, serang 1786. Maka itu panggilan Allah agar bangkit untuk menyalakan semboyan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka nak bagi tahu bahawa perang ni hukum dia halal. Dan pada satu ketika dia jadi wajib. Ketika nak memenangkan kebatilan dan nak menzahirkan kemenangan. Okey, tuan-tuan, itu sebagai mukadimahnya. Saya nak bawa tuan-tuan, kita nak tengok sejarah perang ni di atas muka dunia ni, siapa yang mulakan dari segi fakta dan data sejarah. Walaupun saya tak pergi detail sangat. Sebelum kelahiran dan kehadiran Nabi Muhammad, fasa nubuwah, ada dua kerajaan yang paling kuat di dunia yang mendominasi dan menguasai dunia, iaitu kerajaan Heraklius, Rom, dan juga kerajaan Alexander, Cyrus the Great daripada Parsi. Sallallahu alaihi wasallam. Ini antara kerajaan-kerajaan kuat dunia. Sebelum tu lagi tuan-tuan, pada zaman Nabi Allah Ibrahim, kalau kita start daripada situ, timeline dia, dua kerajaan dunia yang menguasai dunia, iaitu kerajaan Babylon, surah Al-Baqarah, Babila Harut wa Marut, ataupun kerajaan Assyria, ataupun kerajaan Ur, ataupun kerajaan Mesopotamia yang pernah menyerang Palestin dan pernah menyerang Yahudi. Satu. Yang kedua, kerajaan Mesir lama. Itu antara dua kerajaan yang mendominasi dunia sejak zaman 1800 sebelum Masihi, ketika timeline fasa Nabi Ibrahim. Berganti dan berlalu zaman tuan-tuan, sampailah sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekitar 330 Masihi. Nabi lahir 570 Masihi. 200 tahun before arrival and before birthday of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bumi ini dikuasai oleh dua kerajaan, iaitu kerajaan Rom dan kerajaan Parsi. Rom melahirkan Eropah, US, NATO, Perancis, Itali. Parsi melahirkan Iran sekarang, Ayatollah Khomeini yang bermazhab Syiah secara total. Tuan-tuan, saya bawa jemaah umrah dan bawa jemaah ke Turki ketika transit di Iran. Di mana-mana daerah di Iran, Tehran menggunakan Tehran menggunakan apa nama kapal Iran? Iran Air kan? Iran Air transit di Tehran. Mana-mana surau di daerah dalam negeri Iran, surau R&R yang kalau kita masuk, keliling kita ada apa? Masjid
Quran, ra tafsir, ra kitab. Itu kita. Kalau masuk RNR di Iran, tuan-tuan, jangan harap nak jumpa kitab macam ni. Ra ada, tapi penuh dengan batu. Saya try ambil sebiji, nak bawa balik. Saja nak ambil berkat, bukanlah ambil berkat. Kan Syiah kan. Setiap ra tu ada batu. Saya try saja nak tengok depa ni semayang pasal pakai batu ni, apa nikmat dan apa manfaat. Saja nak try saja. Sebab tak ada orang rakam. Ada orang rakam time tu viral. Ustaz Maiz merupakan Syiah tak padangan manis. Sebab tak viral. Sebab tak ada orang ambil gambar, tuan-tuan. Rupanya batu yang Syiah pakai dalam solat, tuan-tuan, dia punya tahap refleksi macam batu refleksi. Patutlah mereka semayang pakai batu. Memang dia rasa, bukanlah rasa tenang, dia punya sejuk, dingin, dan dia boleh mendatangkan kesejuk, kedinginan. Pegang tu, letak kat dia ni memang, patutlah mereka semayang pakai batu. Saya tak buatlah kajian secara mendalam tentang material batu tu, tapi nak bagi tahu antara falsafah yang mereka guna tu, rupanya ada mungkin sedikit nikmat kedinginan pada batu, walaupun itu bukan tujuan asal kenapa mereka semayang pakai batu. Okey, itu sebagai selingan informasi mengikut pengalaman saya. Sallallahu alaihi wasallam. Saya pegang ni, aku nak ambil ke tak ambil? Tak ambil ke nak ambil? Sebab nak ambil tu bukan apa nak tunjuk kat tuan-tuan kan. Tapi kalau ambil memang confirm salah lah. Satu sebab kita macam menceroboh kan barang harta aset negara orang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kembali kepada cerita kita. Okey, ketika zaman Rom Parsi, ketika Rom 330 Masihi. 500 sebelum Masihi, tuan-tuan, 300 sampai ke 1 Masihi, sampai ke 300 sebelum 330 Masihi, maka kedua kerajaan ni mendominasi dunia, Rom Parsi, Parsi Rom. Dan kerajaan Parsi, cara mereka perang ketika itu menggunakan teknikal dan taktikal. Apa? Teknikal dan taktikal, siapa tahu? Cara Parsi perang, modul mereka ialah menggunakan parit. Pantang perang mesti parit. Maka parit merupakan signature ataupun kita kata trademark orang Parsi perang. Sampailah tuan-tuan dan puan-puan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 20 April 570, 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Maka bila sampai zaman Nabi, ringkaskan cerita 53 tahun Nabi ke Mekah, Nabi hijrah ke Madinah, maka daripada situlah tuan-tuan, dunia ketika Nabi lahir, retaknya kaisar kerajaan Rom, jatuhnya istana kerajaan Parsi. Allah berkatnya kelahiran Nabi, dua kerajaan dunia ni runtuh dan api sempahan Majusi orang Iran terpadam setelah 1000 tahun tak pernah terpadam. Okey. Nah, Abang Mai kata, hampa tunggu, Allah kata, ni akan ada satu kerajaan dan kekuatan perang yang world number 1. Tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok-tengok sungguh tuan-tuan, ketika Nabi lahir dan Nabi hijrah ke Madinah, maka Nabi mula membina empayar kekuatan tentera, artileri dan juga kekuatan anggota tentera yang merupakan menghasilkan panglima perang, antaranya Sallallahu alaihi Muhammad, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Abu Ubaidah Al-Jarrah yang mengepung, yang memenangkan Al-Aqsa 636 Masihi. Sallallahu alaihi Muhammad, Sayyidina Talhah bin Ubaidillah, Sayyidina Mus'aib bin Umair radhiyallahu ta'ala anhum wa arda. Ni lahirnya pemimpin, panglima perang, general perang, tuan-tuan dan puan-puan, lahir pada zaman kekuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berlakulah perang pertama dalam sejarah umat Islam ketika Nabi berusia kurang lebih 54 tahun. Dan ketika inilah yang digambarkan dalam kitab Sirah Nabawiyah karangan Syekh Saifur Rahman yang menulis kitab Sirah Nabawiyah Rahiqul Makhtum Al-Mubarakfuri. Dia kata apa? Nabi pimpin perang pertama ketika Nabi berusia 54 tahun pada tahun 2 Hijrah, perang Badar. Okey. Apa yang ada di situ tuan-tuan? Kemenangan pertama di saat itu adalah first try and error.
Sebelum tu Nabi tak pernah perang berskala besar. Maka perang Badar ni adalah perang hidup atau mati. Rabbi anjizli ma wa'atani. Satu doa munajat yang sangat meremang yang Nabi baca. Ya Allah, andai engkau tidak memenangkan kami dalam malam Badar ini, ya Allah, la tu'bad ba'dal yaum. Nescaya engkau tidak akan disembah selepas ini. Doa yang Nabi baca dalam Badar, tuan-tuan, doa itu yang dibaca oleh yang dibaca oleh Khalifah Sultan Salahuddin Yusuf Ibn Najmuddin Al-Ayyubi pada malam perang Al-Aqsa 2 Oktober 1187. Dan doa yang sama dibaca oleh Abu Ubaidah dan komando Brigade Al-Qassam pada malam 6 Oktober, esok nak perang 7 Oktober. Doa yang dibaca sama daripada Badar sampai ke Salahuddin sampai ke Brigade Al-Qassam, mewarisi modul ketenteraan dan mewarisi modul peperangan Rasulullah, sunnah berperang. Muslimin dan muslimat rahmatullah. Maka itu antara kekuatan kenapa Allah menangkan Brigade Al-Qassam, sebab dalam tu ada roh Nabi, ada roh spiritual. Muslimin dan muslimat rahmatullah. Maka perang Badar ini yang dikatakan pandangan macam mana Nabi angkat perang pedang Nabi 200 kilo. Soalannya, berapa berat Nabi sehingga Nabi nak mengangkat pedang yang berberat, yang memiliki berat 200 kilo. Tuan-tuan, bila sebut pedang, material dia besi. Maka di sini timbul persoalan pakar sejarah, dari mana Nabi dapat besi? Sedangkan di bumi Arab tidak ada besi. Dalam catatan sejarah, tuan-tuan, bumi yang ada besi yang paling banyak hanya ada 2 permulaan hidup zaman manusia. Yang pertama pada zaman Nabi Daud bertemu dengan Raja Jalut. Apabila Nabi Daud bergabung dengan Talut sallallahu alaihi Muhammad, akhirnya Islam menang, menumpaskan kerajaan Raja Jalut pada tanggal 1000 tahun sebelum Masihi. Tu zaman Nabi Daud. Jalut menyerang Palestin sebab nak ambil besi yang ada di bumi Palestin. Maka bumi Palestin pernah ada hasil mahsul bumi, hasil besi. Berakhir zaman daripada gangsa kepada zaman besi, tuan-tuan. Berakhir zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman, maka besi tidak ataupun kurang ditemui di Palestin. Sehinggalah muncul satu kerajaan, satu tanah pada tahun sekitar 600 sehingga 800 sebelum Masihi. 200 tahun. Belum kan? 200 tahun selepas Nabi Daud, muncul kerajaan di bumi timur yang dinamakan Kerajaan Kedah Tua, mempunyai paling kurang 3,000 relau, tempat memproses besi terbesar dan terbanyak dunia secara fakta dan data sejarah. Ini bukan rekaan. Selepas zaman Nabi Daud, yang paling besar di dunia besi adalah Kerajaan Kedah Tua, tanah kita. Dan dari mana besi yang Nabi guna untuk nak buat semua pedang-pedang dan juga tombak, segala kelengkapan artileri yang Nabi guna daripada perang Badar sallallahu alaihi Muhammad, Uhud, Khandaq, Yarmouk ni ada pandangan, saya pernah rujuk, walaupun saya tak pernah melihat lagi catatan secara dokumentasi, cuma secara lisan yang saya pernah dengar bila berbicara, berbahas dan berdialog dengan pakar-pakar sejarah. Perang Yarmouk ditemui salah satu material yang Nabi guna. Yarmouk ni kat Jordan kan, perang Yarmouk, perang dengan Rom. Antara besi pedang yang diguna pakai, materialnya besi tu, ini antara pandangan sejarah, tuan-tuan. Bila pandangan pakar sejarah, maka dia boleh dikritik dan dia boleh dinafikan dan mungkin dia boleh ditolak. Dan dia, kalau ada orang yang menafikan dan tak bersetuju pun boleh diterima sebab dia bukan dalil. Sallallahu alaihi Muhammad. Cuma saya bawa pandangan ni mengikut apa yang saya bincang secara lisan dengan salah seorang pakar sejarah di bumi Malaysia. Maka perang Yarmouk ditemui salah satu material yang diguna pakai untuk membuat besi dalam perang Yarmouk bertemu dengan Rom adalah kemungkinan besar daripada kerajaan Tanah Melayu Kedah Tua. Sebab tanah lain tak ada besi, bumi lain tak ada besi zaman tu. Muslimin dan muslimat,
Andai kata pandangan ini diterima tuan-tuan, andai kata, saya ulang, andai kata pandangan ahli sejarah ini diterima, maksudnya tuan-tuan, perang pada zaman Nabi, perang pada zaman Sultan Salahuddin dan seumpamanya, rupanya tuan-tuan dah ada sumbangan bumi Melayu yang iaitu besi. Catatan yang saya temui, yang ni saya turun sendiri ya. Yang ni yang saya berani sebut sebab saya tadi pun berani sebut juga. Yang ni lagi berani sebab saya pegang sendiri catatan buku tu. 60 tahun Masihi tuan-tuan. Bumi Sungai Batu Merbuk Kedah dicatatkan sebagai pelabuhan yang telah mengeksport besi ke serata dunia. 60 Masihi, ingat tuan-tuan. Bila saya sebut 60 Masihi, apa yang tuan-tuan bayangkan? Tuan-tuan memang tak bayang apa kan? Sebab tak tahu apa sejarah. Kita kan F9 sejarah. Termasuk saya. Saya ni sebab nak pergi kuliah, buat kemas. Tak tahu apa pun sebabnya. 60 tahun Masihi tuan-tuan. Bumi Melayu dah mengeksport besi. Mungkin sebelum tu lagi. Sebelum tu lagi. Ini antara pandangan yang pertama. Pandangan Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila 60 tahun Masihi import besi, ekspor besi ke negara dan wilayah lain tuan-tuan. Mustahil tak kalau kita kata besi tanah Melayu sampai dekat tanah Arab pada zaman Nabi? Mustahil atau tidak? Kalau pandangan itu diterima. Maksudnya logik, akal, sebab 60 tahun Masihi Nabi tak lahir lagi. Sedangkan ekspor besi tanah Melayu dah berjalan, dah berkembang pesat. Tuan-tuan tengok dalam buku catatan saya, bila saya pergi kat Museum Arkeologi kan. Saya bila ada banyak duk cerita bab-bab ni, jadi semangat tu dia mai. Nafsu sejarah. Jadi ada beberapa orang tempat, agensi, arkib, museum, individu yang saya jumpa. Antaranya tuan-tuan, di Sungai Batu tu ditemui satu sempadan pelabuhan. Tuan-tuan pergi kat Sungai Batu nak merbuk tu kan. Museum Arkeologi belah, kalau kita main daripada sini belah kiri, seberang jalan belah kanan dia tulis Sungai Batu tu. Kawasan tu ditemui beberapa kapal yang ditemui tertanam dalam tanah, sehingga hari ini kapal tu tak berjaya diangkat. Materialnya masih tertanam di bawah. Dan antara pandangan kapal itu datang daripada Parsi pada tahun 630 Masihi. Maksudnya waktu tu Nabi masih hidup. Nabi wafat 632. Simi dan muslimat. Alhamdulillah. Nak abang mai kata tuan-tuan, jangan main-main. Adakah itu jawapan yang Nabi kata hadis saja, hampa jaga bumi timur, Islam takkan bangkit kecuali daripada timur? Adakah itu jawapan dan signal yang Nabi nak bagi tahu? Walaupun Nabi tak kata, hampa jaga bumi timur, dekat sana ada besi. Nabi tak sebut direct. Sebab kalau Nabi sebut direct, mungkin akan berebut, akan bergaduh, akan bermusuh. Supaya kita mengkaji, explore, dan kita selongkar, bongkar. Ada apa ni kat tanah Melayu ni sampai Nabi kata Islam tak terbangkit kecuali dari timur. Muslimin dan muslimat Allah. Adakah kebangkitan yang Nabi maksudkan itu bangkit dengan hasil bumi? Iaitu hampa bangkit dengan hampa yang kekuatan hampa. Maksudnya tuan-tuan, ketika Imam Mahdi muncul, mana orang-orang bumi timur? Hampa sedar ni aku dah mai dah ni. Andai katalah macam tu, katalah situasinya berlaku. Bila berbaiahnya Imam Mahdi, mana ni? Hampa dengar tak hadis Nabi kata apa? Daripada batalion aku salah satu daripada bumi timur. Hampa mai lah. Takkan mai saja. Bawa kelengkapan yang apa? Yang ada. Apa yang ada? Besi. Itu persiapan yang kita kena tahu. Oh, rupanya ada dua benda yang Nabi nak gambarkan. Yang pertama, kekuatan jasad, body, manpower. Yang kedua, kekuatan hasil bumi, material. So physical bergabung dengan material, terbabum, maka menang Islam. Tiba-tiba kita tak pernah ambil tahu pun hasil bumi kita, tanah Melayu ada besi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun saya dah ulang banyak kali tajuk ni, biar tuan-tuan, biar berulang pun tak apa, sampailah kita betul-betul faham dan sedar, terangsang. Weh, semangatnya bumi kita ni ada besi, aku kena ambil tahu. Sebab apa? Andai kita berlaku situasi tadi, kita bangkit, takkan pergi saja serah diri pada Imam Mahdi untuk menyokong dan mendokong. Aku sokong dengan kekuatan tanah airku, iaitu besi. Muslimin dan muslimat Allah. Okey.
Pada zaman Nabi tuan-tuan, maka ketika perang Badar kita menang, Uhud seri. Macam mana berlaku seri ni? Yang pertama menang, yang kedua kalah, yang ketiga tak ada siapa menang. Kita sebut Uhud seri. Selain daripada Uhud tuan-tuan, semua perang kita menang dalam keadaan kita sikit, termasuk perang Khaybar, 1,400 tentera di bawah pimpinan Khalifah Rasulullah, dan juga Sayyidina Ali dan Khabbab bin Munzir, antara general perang terhebat pada zaman tu. Islam bertemu Yahudi. Ini perang pertama terbesar Islam dengan Yahudi pada tahun 629 Masihi. Bersamaan 7 Hijrah, Nabi, Sayyidina Ali, Khabbab bin Munzir, 3 general perang bergabung. Akhirnya Islam menang di bumi Khaybar, Madinah. Tercalar dan tercabar sebab Yahudi ada 10,000, kita hanya 1,400. Sejak daripada situ tuan-tuan, maka Rom dah jatuh, Yahudi jatuh, Parsi jatuh. Yang terangkat adalah kerajaan Islam di bawah kepimpinan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka world number one ketika itu, siapa yang dominan? Kita. Lama tuan-tuan, Nabi wafat, lagi rancak. Nabi duk ada rancak dah. Maka sahabat datang bergabung 4 orang front line ni, Khulafa ar-Rasyidin, sampailah saya ringkaskan Khalifah Umayyah Abbasiyah, dinasti Ayubiyah, Az-Zanki, Abs Aslan, Sultan Abs Aslan, Muawiyah bin Abu Sufyan, sallallahu alaihi Muhammad, Sultan Murad II, ini semua Sultan Bayazid. Ini semua jeneral-jeneral perang tuan-tuan. Khalifah, dialah imam, dialah pemimpin perang, dialah tok khatib, dialah pimpin qiyamul lail. Jina abang mai kata tok imam. Mana tok imam? Tok imam sat lagi, balik insya-Allah sat lagi, pi berlatih main pedang. Ting 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 ting. Aduh, sakit urat. Ni ustaz mana punya pasal ni, suruh berlatih main pedang. Persiapan Imam Mahdi ni, tok imam semua kena pandai main pedang. Mesti berkemahiran. Sebab imam-imam dulu semua berkemahiran dalam bermain senjata. Mana orang berani dulu kan? Sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey, apa lagi yang kita boleh bincangkan pada malam ini? Sejak zaman nubuwah maka Islam conquer, sampai zaman khalifah Islam conquer, sehinggalah tuan-tuan dan puan-puan, bilakah permulaan kejatuhan peperangan, skill kemahiran perang dunia yang dipegang oleh Islam? Bila tuan-tuan? Sejarahnya dimulakan tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Okey, sebelum tu ni saya ending dekat bagaimana mulanya kejatuhan Islam dalam peperangan. Okey, saya ulang zaman kerajaan Mesir, kerajaan Mesopotamia, masuk zaman Nabi Muhammad, zaman Nabi, Rom, Parsi, masuk zaman Nabi dan Khalifah, kita kerajaan Islam. Lepas tu zaman Khalifah, ini kerajaan-kerajaan ranking mengikut garis masa dan timeline. Selepas zaman Nabi, zaman Khalifah sallallahu alaihi Muhammad. Sehinggalah tuan-tuan, selepas kejatuhan Khalifah, bermula Eropah dan Yahudi. Maka sekarang Yahudi dan Eropah menguasai dunia. Kenapa? Di mana titik jatuh kita dan di mana titik bangkitnya Eropah. Sedangkan sejarah yang saya sebutkan tadi, daripada Rom semua kan, tak ada pun Eropah. Eropah ni, US, Yahudi, bukan kerajaan yang ditakuti, bukan kerajaan yang digeruni. Tak ada pun dalam sejarah, dalam ranking dunia zaman Nabi. Orang tak ada, orang pandang sebelah mata Yahudi ni. Orang pandang Yahud tak ada apa, orang pandang US tak ada apa, Rom ni tak ada. Zaman Eropah ni zaman gelap, tak ada apa. Tapi kenapa sekarang mereka menguasai kita? Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Why? Okey, sebelum tu, apa tujuan perang dalam Islam? Kita kena faham yang ni dulu. Yang pertama, Allah nak bagi kita peluang syahid. Tanpa perang, kita tak akan ada ruang dan peluang untuk mendapat syahid. Palestin disebut Darus Syuhada. Dengan perang, kalian ada peluang untuk mendapat, Muhammad, syahid.
Dan Allah sebut dalam Quran surah Al-Baqarah, apa kata Allah? Allazi wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan kamu kata, jangan kamu sangka, jangan kamu duga orang syahid, orang mati syahid itu mati. Bahkan mereka hidup, mereka tidak mati. 25,000 syuhada Aqsa yang telah jatuh terkorban, rebah tersungkur ke bumi Aqsa semenjak tragedi 7 Oktober. Mereka tidak mati tuan-tuan. Bal ahya. Bahkan mereka hidup. Sebab tu Palestin adalah tanah yang menghidupkan hati manusia. Aqsa adalah bumi yang menghidupkan jiwa-jiwa yang mati. Kita ni tuan-tuan selama ni mati kasih sayang, mati simpati, mati empati, mati tak ada rasa apa. Saudara kita dibom, tengok masjid, hati ni mati. Tak rasa apa masjid kita tak ada orang. Tak rasa apa tak main masjid, mati hati. Tak rasa apa bila tengok jiran berdarah terluka, mati hati. Asbab perang Palestin tuan-tuan, maka dia telah menghidupkan perasaan dan juga rangsangan, hubungan, kekuatan, solidariti. Dahsyat tak dahsyat bumi Aqsa ni. Itu Allah sebut bumi yang paling hidup adalah bumi Palestin. That is why Nabi sebut Palestin adalah negara, tanah, bumi yang paling hidup dengan darah syuhada. Darahmu menjadi sumber pelita iman. Pejuang syuhada, kaulah lambang mujahid, mujahid sejati. Tuan-tuan dan puan-puan, mereka adalah lambang mujahid dan syuhada sejati, pejuang yang sejati yang kita tak boleh nak lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, maka tujuan perang untuk Allah bagi tiket masuk syurga. Tuan-tuan, siapakah syuhada termuda? Syuhada termuda ni dalam tragedi perang kali ni 7 Oktober kan, yang duk sembang panjang dah. Dah masuk hari yang ke-96 ke hari ni. Syuhada termuda namanya Nabila. Nabila, dia lahir 6 Oktober. Berlaku perang 7 Oktober, wafat 13 Oktober. Seminggu dia hidup. Bayi. Anak Gaza yang syuhada termuda dalam rekod perang kali ni. Ketika mati, mak dia ni, Allahumma salli ala Muhammad, dia punya bukanlah ketawa, dia punya berseri muka ni. Sebab apa? Yang pertama dia kata apa? Ya Allah, aku kalau boleh nak beranak lagi walaupun dia tengok anak dia mati. Sebab apa? Dia faham ayat Allah tadi. Dan yang kedua dia kata, aku nak melahirkan produk-produk penjaga syurga. Aku nak melahirkan seramai mungkin ahli syurga dari rahimku, dari perutku. Biar terbit, biar lahir sebanyak mungkin. Kalau 1000 kali beranak pun aku sanggup. Biar beranak mati pun tak apa. Sebab mati hanya di dunia. Tapi anak aku pemegang kunci syurga 1000 orang. Kalau aku beranak 10 kali, 10 orang pemegang kunci syurga. Ni, tengoklah rahim aku. Allah haramkan jasadnya daripada neraka sebab melahirkan syuhada yang akan pegang kunci syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabilah ni ketika dia hidup tuan-tuan, seminggu kan, tuan-tuan tengok video dia, laporan. Dia seminggu ni mata dia langsung tak terbuka. Syuhada ni, Nabilah ni hidup seminggu 13 sebelum dia wafat. Sepanjang dia lahir sampai dia mati, mata dia langsung tak terbuka. Azan luar, InsyaAllah. Alhamdulillah. Innaka la tukhliful mi'ad. Alhamdulillah tuan-tuan, insyaAllah. Mohon izin untuk pihak masjid untuk kita lanjutkan waktu solat. Solat Nabi Muhammad dalam berbaki 10 minit. Boleh ya? Minta izin Selama ni tak minta izin kan? InsyaAllah adab kita masuk tempat orang ni. Okey tuan-tuan, insyaAllah sikit lagi saya nak sambung. Yang kedua, bila tujuan perang ni Allah nak uji tahap dan level loyalty ataupun the level of loyalitas. Apakah itu? Tahap kesetiaan sahabat yang akan sentiasa ada di sisi Nabi dari setiap arah dan penjuru sisi.
Bila berlaku perang tuan-tuan, antaranya perang Badar, tuan-tuan, perang Uhud, tuan-tuan tengok Saidina Talhah Ubaidillah, Malik bin Sinan, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Saidina Mus'ab bin Umair yang merupakan syuhada yang terawal, antara yang terawal selepas Saidina sallallahu alaihi Muhammad, Saidina siapa Pak menakan Nabi, Pak menakan Nabi wafat, antara Sayyidus Syuhada di mana? Di perang Uhud. Tuan-tuan muslimin dan muslimat Allahumma salli ala Muhammad, ketika berlakunya perang Uhud ni, maka datang seorang Mus'ab bin Umair, dia Hamzah, Sayyidina Hamzah Asadullah, Hamzah bin Abdul Muttalib. Datang Mus'ab bin Umair, datang Malik bin Sinan, datang Ubaidah Al-Jarrah, datang beberapa orang sahabat lain, tuan-tuan, Anas bin Nadhr. Nak ceritanya, mereka protek Nabi, menjadikan setiap batang tubuh dan kulit mereka sebagai benteng pelindung Nabi. Sampai tertusuk dan tercucuk dan tertusuk panah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka itulah tujuan bila Allah hadirkan perang. Allah nak test sahabat yang mana yang paling setia. Tak ada siapa yang tinggal Nabi, tuan-tuan. Sakit, demam, susah, Nabi patah rahang, patah gigi, patah kaki. Seorang pun Nabi, seorang pun sahabat tidak meninggal walau seinci. Itu perang. Allah angkat martabat para sahabat. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nak cerita bab perang ni panjang. Jadi saya cuba ringkas dan padatkan. 2. Yang ketiga, tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, tujuan perang, Allah nak mengangkat skill dan kemahiran, soft skill dan hand skill, hardware and software. Sahabat ni memang ada dah cara, contohnya macam snipers kan. Perang Uhud, Allah angkat 50 orang Nabi lantik menjadi tentera pemanah di bukit pemanah yang namanya Bukit Ainain. Sebelum berlakunya perang, Bukit Jabal Rumat ataupun Jabal Rumah yang kita pergi dekat Uhud tu, dulu namanya Bukit Ainain, bukit dua mata air. Ada mata air kat situ, tinggi bukit tu, betul-betul depan makam syuhada Uhud. Lepas perang disebut sebagai Bukit Pemanah. Itu sirah dan sejarah dia. Nak beritahu tuan-tuan, bila berlaku perang, Nabi mengatur dan mencatur strategi dan posisi. Tuan-tuan ingat ayat saya ni? Ayat ni saya tulis dalam khutbah baru siap semalam. Mungkin bulan 3 Ramadan akan dibaca oleh semua khatib di Pulau Pinang. Saja habang walaupun tak tanya. Tuan-tuan ingat ayat macam ayat sama ni? Saja abang. Jadi tuan-tuan perasan tu, kita tahu lah siapa tulis khutbah tu kan. Okey, muslimin dan muslimat rahimakumullah, kat mana tadi? Bila berlaku perang, tuan-tuan, maka Allah dan Rasulullah nak menguji apa yang ada pada sahabat ni. Sehingga kan contoh Abdullah bin Jahsh, Saidina Sa'ad bin Ibn Waqqas, geng-geng penembak tepat ni, geng-geng snipers ni. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, maksudnya kalau tak ada perang, macam mana Nabi nak tahu, entah ni pandai panah, entah ni pandai jaga bukit, entah ni pandai berkuda, entah ni pandai jaga tombak. Maksudnya tuan-tuan, perang adalah satu medan untuk Allah dan Nabi tahu di mana posisi mengikut keupayaan, kemampuan, kekuatan, kelebihan, keistimewaan sahabat-sahabat dalam perang. Masing-masing bermain posisi. So dalam dakwah, seorang ceramah, seorang jadi MC, seorang pegang kamera. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka itulah susunan yang kita warisi daripada perancangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam organisasi, mencatur strategi dan mengatur posisi. Ingat ayat tu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pemenang lagi. Tadi saya nak kata apa tadi? Ketika berlakunya perang dunia pertama. Okay, yang ni mungkin saya sambungan dia ada sambungan lah, sebab dia panjang ni, sebab dia sangat terkait dengan sejarah khalifah dan sultan-sultan dan kejatuhan Empayar Melaka dan kejatuhan Tanah Melayu dan kejatuhan Turki Uthmaniyah sehingga Palestin jatuh kepada Yahudi. Dia ada kaitan. Tuan-tuan, 1914
Ketika dah jatuh dah kan, tadi saya katakan Islam daripada kerajaan Mesopotamia sampai zaman Nabi jatuh, runtuh, kutip satu-satu, lemah, sampai 1914 berlaku perang World War First 1.0, perang dunia pertama. Apa kesan dia tuan-tuan? Perang dunia pertama ni dia berlaku di Sarajevo, di kedudukan Empire Austria-Hungary, bergabung menjadi dua negara, bergabung menjadi satu di Balkan, atas Eropah, kawasan Eropah, di atas kerajaan Turki. Dulu tu Austria-Hungary, Balkan, Sarajevo, Serbia, tuan-tuan, Bosnia Herzegovina, Somalia, itu ni negara tu siapa punya? Kita punya. Seluruh wilayah Balkan tu kita punya, tuan-tuan. Bukannya sat lama, ratusan tahun di bawah kerajaan Daulah Uthmaniyah. Tapi bila 1914 maka datanglah tuan-tuan Austria-Hungary menuduh Serbia. Jerman menyerang Rusia. Akhirnya Jerman bergabung dengan Austria-Hungary untuk melawan dengan dia panggil Central Power, kuasa tengah dengan kuasa bertiga. Rusia, Perancis dan juga Serbia bergabung. Berlakulah perang antara merebut kerajaan mana yang paling kuat, tentera mana yang paling power, Eropah mana yang terkuat. Zaman tu zaman berebut siapa yang paling power senjata dia. Test. Macam Rusia bom Ukraine. Antara tujuan salah satu lain adalah untuk mengetes dan menguji sejauh mana alat teknologi canggih peluru berpandu aku ni boleh berfungsi. Pam! Dia bom dekat negara orang lain, tuan-tuan. Yang meletup tu kita, yang musnah tu kita. Negara hak kuat tu, tak cukup power ni. Kita ni hanya tempat test, bahan eksperimen. Padahal negara dah meletup, dah hancur habis dah. Kuasa barat, kuasa Eropah, tuan-tuan, bila bom, tuan-tuan, negara yang dibom adalah medan untuk dia uji sejauh mana keberkesanan dan kepoweran. Ayat baru kepoweran. Sejauh mana kepoweran dia punya senjata dia. Takkan dia nak bom kat negara dia, dia bom kat negara orang lain. Macam tu yang dia buat kat kita, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi nak bagi tahu bahawa ketika 1914 maka berlaku serangan perang dunia pertama. Maka Perancis minta bantuan kat British. Tak apa, tuan-tuan, tak hafal pun tak apa sebab tak masuk periksa. Sebab esok bermula PDPR. Okey, kat mana tadi? Tuan-tuan tahu tak British 1918 bila dia join perang dunia pertama, tahu tak dia ambil duit mana untuk membiayai perang costing artillery ni, kos nak beli senjata api ni, nak perang dunia pertama. Tahu tak dia ambil daripada mana? 1918. Tuan-tuan cek data saya. 1918 kita apa status kita? Siapa yang jajah kita? Kita masih di bawah penjajah kan? Sebelum Jepun, Inggris. Betul? Sebelum tu Belanda, lepas Belanda Inggris. Sampailah 1824 perjanjian London, sampailah 1941 barulah Jepun attack. Sebelum tu Inggris. Maka Inggris British ni kita di bawah mereka. Tuan-tuan, British dia manipulate kawasan tanah jajahan tanah Melayu. Jual hasil keuntungan getah dan biji timah dekat Perak, Larut dan seumpamanya. Hasil profit keuntungan tanah Melayu, tuan-tuan, diguna pakai untuk membeli senjata lawan Turki Uthmaniyah. Tuan-tuan tak rasa apa? Turki, kita bawah Turki. Tanah Melayu ni bawah Turki, Saudara Muhammad, sejak Empayar Melayu Melaka lagi. Tapi bila makin lemah, makin lelah, tuan-tuan, British yang takluk, dia guna pakai hasil bumi kita dan dia lawan Turki yang merupakan ayah kita. Tuan boleh faham tak? Akhirnya Turki Muslimah jatuh dalam perang dunia pertama. Bila perang dunia pertama, tuan-tuan, jatuh, bila jatuh itulah tanah Palestin dikutip sejak daripada perang dunia pertama. Selepas itu kesan dari Abang Mai kata, kesan daripada perang dunia pertama yang British guna hasil Melayu ni, tanah Melayu, membiayai artileri dan senjata dia lawan Turki Uthmaniyah yang merupakan ayah kita. Akhirnya Turki jatuh dengan kita jatuh. Bila jatuh, barulah Rusia, Perancis, British pakat ambil seorang sikit. Okey, Perancis ambil Syria, Perancis ambil Mesir, British ambil
Saudi, Hijaz. British ambil Palestin, British ambil Jordan, ambil seorang sikit Iraq. Itu semua wilayah kita. Dan tu kesan di sana. Kesan di sini tuan-tuan, 1918 seluruh sultan dan raja-raja Melayu dipaksa menandatangani dia ada deklarasi 14 declaration. Salah satunya sultan-sultan tanah Melayu dipaksa menandatangani untuk tunduk kepada, taat setia kepada kuasa-kuasa pesuruh tinggi British. Maka sultan-sultan dah tak ada kuasa sejak 1918. Dia ikat kita. Sebab tu bila Stamford Raffles 1957 kan, bila bendera Union Jack lepas 1957, ingat British, ingat penjajah balik kan, depa duk ada. Dia tak rasa apa pun sebenarnya, sebab kita masih di bawah jajahan. Dalam 1918 tertulis Sultan Melayu tak boleh buat apa pada ketika itu. 1918 ni sejarah tuan-tuan. 1918 Sultan kena sign, dipaksa menurut, mengakur, taat akur perintah pada kuasa-kuasa British dan kuasa tentera British. Dan tanah Melayu dikekang, kuasa kebangkitan orang Melayu diletak di bawah kuasa tentera British. Akhirnya sultan mereka tak boleh nak mansuh kecuali Sultan Melaka sebelum tu. Jadi sultan-sultan yang berjaya dimansuh, yang tak berjaya dimansuh dikurang dan dikawal kuasanya oleh residen atau persuruh tinggi British yang diwujudkan di negeri-negeri Selat termasuk Pulau Pinang. Kesan abang perang dunia pertama tu dengan kita terasa. Palestin jatuh, dengan tanah Melayu pun jatuh, Saudi jatuh. Maka 3 tanah bumi besar dunia jatuh di tangan penjajah selepas berlakunya perang dunia pertama. Tanah Melayu, Palestin dan juga bumi Hijaz. Jadi saya kira sekadar itu sahaja yang dapat dikongsikan dulu buat masa ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi cerita ni kita bongkar dan selongkar, bukan hanya untuk diperdengar, tapi kita nak menginsafi di mana titik jatuh dan di mana titik kuat. Dan kita nak bangkit di atas titik kejatuhan kita. Bila kita tahu titik lemah dan kita tahu titik kekuatan bangkit. Itu tujuan dia sebenarnya. Jadi terima kasih banyak pihak masjid sekali lagi. Setelah hampir 2 bulan tertangguh, jangan risau, saya tak lupa diri. Walaupun 2 bulan lepas Allah uji dengan jadual yang sangat padat. Jadi saya masih ingat masjid inilah menjadi puncak asbab kan, video viral. Jadi saya takkan lupa masjid inilah kan. Jadi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah mudah-mudahan dengan kekuatan yang kita ada, kita manfaatkan untuk umat. Terima kasih. Mohon maaf andainya ada kekurangan dan kecacatan di mana-mana. Semoga terjentik dan tersuntik hati umat untuk bangkit sallallahu alaihi wasallam di mana tempat kita pernah jatuh. Aqul qawla hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.